Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sesi bersama Legenda Sukan Negara. Kita akan bersama 60 minit dengan Roslyn Hashim. Siapa dia Roslyn Hashim? Siapa dia Roslyn Hashim ni? So ada di kalangan daripada viewer kita yang kenal. Ada juga yang masih tertanya-tanya siapa dia legenda negara ini. So, saya akan perkenalkan sedikit latar belakang saudara kita ini, Encik Muhammad Hashim. Encik Roslyn bin Hashim diberi nama dan dilahirkan pada 23 Oktober 1975 di Kota Baru, Kelantan. Ya, saya. Encik Roslyn berasal daripada merupakan pula Muhammad Hafiz bin Hashim. Kalau anda familiar badminton, sudah tentulah anda kenal Muhammad Hafiz bin Hashim, salah seorang jago bekas pemain kebangsaan Malaysia. Encik Roslyn mempunyai akademi sendiri yang diberi nama sebagai RHBC, iaitu Roslyn Hashim Badminton Club, di mana Roslyn Hashim juga telah dikenali dan juga pernah diiktiraf sebagai nombor 1 dunia, bekas pemain nombor 1 dunia perseorangan lelaki. Jadi sama-sama kita nantikan siapakah itu Roslyn Hashim, dan insya-Allah kita akan kupaskan banyak isu pandangan Roslyn Hashim, di mana kita akan teruskan dengan bual bicara kita selama 60 minit ini. Bismillahirrahmanirrahim. Encik Roslyn Hashim ada di sana? Ya, ada. Okey, ada ya. Okey, Encik Roslyn. Boleh tak Encik Roslyn, sebelum tu kita akan tunjukkan video ataupun selingan video kepada kita punya viewer, di mana kita akan tunjukkan sedikit orang kata siapakah Roslyn Hashim ini. Okey, sama-sama kita nantikan video ini. 见这位印尼的老将呢，还是可以说呢，这一关现在第2局比赛开始，叶成旺先来发球。刚才通过漂亮的这个往前的这个反拍勾对角，再来一次。好球！对。 paling saya rasa dalam karier saya menjuarai terbuka Jepun pada tahun 2001, dan selepas pada saya menjuarai, saya dinobatkan pemain nombor 1 dunia. Itulah memori yang sampai sekarang lah saya tak boleh lupakan. Pada awalnya saya tidaklah begitu fokus pada badminton ketika zaman kanak-kanak. Saya boleh dikatakan semua sukan saya main. Sehinggalah pada umur saya 12, kira 13 tahun, baru saya fokus kepada badminton. Kalau dilihat, ayah saya memang seorang pemain badminton, tetapi dia sebenarnya seolah tidak begitu memberi galakan sebenarnya. Kerana beliau seorang cikgu, beliau lebih kepada akademik. Tetapi saya lah yang memecahkan monopoli akademik dalam keluarga saya. Jadi mungkin di situ dia nampaklah saya punya keinginan. Ya, alhamdulillah. Di situ adalah selingan video daripada kita punya saudara kita, iaitu Encik Roslyn Hashim. Jadi saya akan ceritakan sedikit pencapaian Encik Roslyn Hashim, di mana beliau merupakan bekas jago perseorangan lelaki badminton, di mana beliau pernah memenangi dan memegang kejuaraan title sebagai juara terbuka Belanda antaranya, dan juga terbuka Swiss, terbuka Jepun, dan juga merupakan salah seorang single Malaysia yang memenangi naib juara Piala Thomas, dan juga merupakan salah seorang pemain Malaysia yang menerima pengiktirafan nombor 1 dunia mengikut ranking Persatuan
badminton antarabangsa pada tahun 2021. 2001. Jadi kita akan teruskan bersama live kita dengan Encik Roslin Hashim, di mana 60 minit ini kita akan berbual bicara apakah isu-isu yang berbangkit sepanjang pandemik di Malaysia ini yang melanda negara kita, apakah yang kesan-kesan yang terkena juga kepada atlet kita, jurulatih, dan apakah isu pandemik yang orang kata melanda pada diri kita, dan insya-Allah kita akan kupas dari masa ke semasa. Okey, Encik Roslin, boleh dengar saya? Boleh. Boleh ya? Boleh. Okey, alhamdulillah. Sihat Encik Roslin Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Encik Roslin dah makan Encik Roslin? Sudah. Oh sudah. Kalau belum tadi saya baru nak belanja makan. Apa selepas ni? Okey, santai Encik Roslin Bismillah. Yap. Sebelum tu saya minta tadi saya dah perkenalkan diri dan juga perkenalkan sedikit latar belakang Encik Roslin. Apa kata Encik Roslin sendirilah. Kita nak dengar daripada orang sendirilah, orangnya Encik Roslin ni. Siapakah dia Encik Roslin ni? Kita cerita sikitlah siapa dia dan background dia. Okey, nama penuh saya Muhammad Roslin bin Hashim. Saya lahir di Kota Baru, Kelantan pada tanggal 23 hari bulan 10 1975. Dan saya anak kelima dari 10 adik-beradik. Main tu. Oh. Anak yang kelima, betul lah? Ya, anak kelima. Okey. So, Encik Roslin, kita akan berbual bicara selama 60 minit ini bersama saya. Boleh Encik Roslin Boleh. Okey Encik Roslin. Soalan saya lah sebagai pemain badminton negara, apakah perasaan Encik Roslin sendiri apabila pertama kali dipilih untuk mewakili negara kita ni? So, bukannya mudah, saya tahu. Jalannya memang agak berliku dan banyak stage-stage di mana kita perlu pertingkatkan diri, prestasi. Jadi, apakah perasaan Encik sepanjang daripada bermula daripada kecil, kemudian develop diri, kemudian orang kata bangun dari stage ke stage untuk mewakili negara kita? Silakan Encik Hashim. Okey, sudah semestinya lah setiap impian ataupun cita-cita seorang atlet tu dia ingin mewakili negara, kerana dalam faktor sebegitu apabila mereka barulah mereka dapat mengejar apa cita-cita yang mereka nak dalam kerjaya masing-masing. Seperti saya adalah cita-cita saya adalah nak jadi pemain nombor 1 dunia. Jadi apabila saya dapat mewakili negara, dapat masuk dalam camp atau squad negara, itu langkah yang pertama sebenarnya. Kerana dekat situlah baru saya nampak yang saya boleh merealisasikan cita-cita. Kerana kalau kita just setakat macam mewakili negeri, dekat sini mungkin tak dapatlah cita-cita kita kan. Jadi of course dia step by step lah. Kalau saya bermula pun daripada sekolah rendah dan dapat masuk wakili negeri, dan seterusnya saya dapat masuk wakili negara lah pada tahun 1990. Betul-betul. Kita nak cerita pencapaian Encik Roslin memang orang kata tak dapat digambarkan lagi. Memang berderet. Saya tengok senarainya. Memang pencapaiannya alhamdulillah. So jadi Encik, saya buat sedikit research, kemudian kita dapat tahu Encik Roslin sendiri ada akademi sendiri di mana diberi nama RHBC, Roslin Hashim Badminton Club. Jadi cuba ceritakan sikit apakah background RHBC. Kemudian soalan saya, adakah jurulatih yang berkelayakan ini akan menentukan prestasi atlet dari masa ke semasa? Okey, RHBC ini ditubuhkan pada tahun 2016. Kira pada masuk tahun ni kira 4 tahun lah. Jadi apa yang kita terapkan dalam RHBC ini adalah kita mengajar pemain yang ingin berlatih, ingin memantapkan skill ataupun mempelajari teknik-teknik yang betul dalam badminton. Jadi dalam training latihan tu kita ada 3 kategori, iaitu basic,
intermediate dan juga expert. Expert ni kira level yang lebih tinggi lah. Dan bukan saja di RSBC ni, bukan saja kita mengajar tetapi dewasa juga. Kita kan untuk dewasa, dan juga kita juga di RSBC ni membuat program seperti badminton, camp badminton. Jadi kita kita ada kemudahan ataupun facilities ataupun tenaga kerja untuk melakukan program seperti itu. Dan juga seperti tuan kita tahu tadi tentang pengalaman seorang pelatih. Jadi di situ sedikit sebanyak memainkan peranan juga untuk menilai, kerana ilmu yang ada pada jurulatih ini walaupun masing-masing ada kelebihan, tetapi dengan apa yang ilmu pengalaman dia ada, itu sedikit sebanyak dapat membantu pemain-pemain di bawah mereka. Betul. Di sini dia dapat menilai ataupun melihat di manakah kelebihan ataupun kelemahan seseorang pemain di bawah kendalian dia untuk dia meningkatkan lagi prestasi ataupun keupayaan pemain-pemain di bawah mereka. So dari orang kata dalam tempoh pandemik ini, Encik Roslin, adakah RHBC sendiri terjejas dari segi latihan dan juga pemain-pemainnya? Jadi apakah yang dilakukan oleh Encik Roslin sendiri untuk orang kata improvise dan orang kata menetapkan bagaimanakah pemain ini akan statik? Maksudnya akan statik ni kita akan tidak menjatuh dia punya prestasi dia dari masa ke semasa, sebab kita sedar COVID-19 ini orang kata isu yang sangat hangat di bukan setakat di Malaysia tapi di dunia ini. So Malaysia antara yang menjadi mangsa dan terkena kesan dari segi ekonomi. Kemudian kita tengok dari segi sukan, banyak juga sukan-sukan yang dihentikan seketika. Jadi bagi peringkat Encik Roslin sendiri, RHBC, adakah RHBC juga terjejas sepanjang pandemik COVID ini? Sudah semestinya terjejas kerana ialah seperti yang kita maklum, pandemik ini memang dikesan tinggi sektor sukan juga. Di sini mungkin yang kita dapat ataupun saya dapat lihat, kalau dari segi terkesan tu sudah semestinya terkesan. Jadi Betul. apa yang kita lakukan adalah sebenarnya pada awal pandemik ni, COVID ni, memang kita tak boleh nak buat apa-apa pun. Selama 3 bulan, 4 bulan tu, pada awal pandemik ni memang bagi saya sebagai pemilik akademi agak boleh dikatakan buntu. Kita tak tahu apa nak buat. Tapi alhamdulillah apabila kerajaan membenarkan sektor sukan ini boleh dilakukan, tetapi mengikut SOP yang ditetapkan, kita dapat lakukan kembali aktiviti ataupun latihan. Tapi kalau saya lihat dari segi sudut melihat prestasi pemain-pemain ni sebenarnya agak sukar, kerana walaupun kita menjalani latihan tetapi tidak ada kejohanan, kita agak sukar untuk menilai performance ataupun prestasi pemain. Kerana dengan tournament itu kita dapat menilai maksudnya persediaan mereka, performance mereka, prestasi mereka. Tetapi kalau hanya sekadar dalam latihan, itu agak sukar. Tetapi kita tetap meneruskan latihan kerana itu untuk kemungkinan bagi contoh, katalah COVID ni dah berkurangan. Jadi apabila tournament tu boleh dilakukan, kita dah bersedia. Pemain-pemain RSBC ni dah bersedia untuk main. Tak adalah maksudnya kita last minute nak buat preparation apa semua. Betul, Itu saja yang saya boleh bagi
kata-kata tibet lah kepada. So dari segi prestasi pemain tadi Encik Roslin telah kupas di mana memang betul di mood COVID ni kita susah. Orang kata nak menilai atlet-atlet kita, prestasi atlet, sedangkan kita memerlukan persediaan yang memang orang kata sangat cukup, kemudian sangat kental sebelum menghadapi ataupun mewakili sesebuah kelab ataupun kelab, kemudian persatuan, kemudian negeri ataupun mewakili negara sendiri ke peringkat yang lebih tinggilah. So jadi orang kata apakah pengalaman Encik melalui sepanjang pandemik ini? Maksudnya selain daripada isu badminton ni, selain isu badminton, apakah benda yang orang kata menjejas perjalanan Encik sepanjang tahun 2020 ni? So orang kata tahun depan akan ada 2020S, betul ke Encik? So apa komen tu Encik? So orang kata 2020 ni orang kata macam tu je, berlalu pergi. Macam mana tu? Yalah, kita dapat merasai momen-momen tu macam atlet ni sampai bulan 2 je kan. Betul. Itu je yang kita dapat merasa pada tahun ni. So sebenarnya kita ambil ni sebagai lah apa yang berlaku kan. Ambil iktibar apa yang berlaku pada tahun ni. Kita pun memang harapkan pandemik ni kalau kita nak cakap dalam waktu yang terdekat ni memang sukar. Betul. Sukar kerana kita masih lagi, kita baru je dengar dapat vaksin kan. So tapi walaupun ada, kita tak tahu berapa lama akan selesai. So dengan keadaan yang situasi yang kita lalui sekarang ni, perjalanan hidup kita harus diteruskan kan. Kalau dari sudut terjejas, selain daripada badminton adalah sumber pendapatan lah. Kerana kalau ikutkan sumber pendapatan saya 100% melalui RSBC. Itu yang apabila startnya pandemik pada awal tu bulan 3 sampailah bulan 6, bulan 7, itu agak terkesan tu. Kerana tak tahu sumber mana lagi kita nak cari kan. Kerana yalah, sukan semua dah masih lagi tak boleh apa semua kan. Jadi cuma saya ada buat inisiatif lain lah untuk mendapatkan sumber-sumber income tu dalam waktu PKP awal. So dari segi memang betul daripada awal bulan 3 saya juga turut merasai Encik Roslin. Saya merupakan Majlis Perwakilan Pelajar UNIZA dan juga turut merasai PKP awal-awal ni pada bulan 3 kalau tak salah saya, betul bulan 3 sehingga bulan 6 lebih kurang kita hampir 3 ke 4 bulan lah. So dalam tempoh tu juga kita kat sini pun orang kata terjejas dari segi pembelajaran, kemudian ekonomi. Saya memang nampak dari segi pembelajaran ni memang sangat terjejas sebab kita sendiri pun orang kata norma baru. Kita belajar secara online sekarang. Sebab tu kita pun sekarang temu ramah secara online. Kita tak dapat nak temu ramah. Saya orang kata terkilan jugalah. Tak dapat orang kata bersuah muka secara fizikal dengan Encik kan. Siapa tak kenal Encik? Saya memang selalu follow up lah tentang isu-isu badminton ni. Jadi Encik, apakah orang kata inisiatif? Mungkin ada inisiatif luar bukan daripada Encik sendiri ke ataupun daripada Encik sendiri, inisiatif daripada kerajaan ke yang orang kata membantu pelajar ataupun orang kata bakat-bakat baru ni untuk menonjol dalam sukan badminton ini. So Encik, pada pandangan Encik lah, hujah-hujah yang dilontarkan, bagaimanakah pelajar-pelajar ini ataupun bakat-bakat baru ni akan dicongkil dan kemudiannya boleh develop untuk menjadi pemain kebangsaan pada masa akan datang? Okey, kita ada beberapa inisiatif yang dilakukan oleh pihak Kementerian Belia dan Sukan untuk membantu persatuan-persatuan atau di luar sana yang terjejas dengan COVID ni. Jadi di situ sedikit sebanyak dapat membantu pihak kelab pun persatuan untuk bergerak walaupun dalam keadaan COVID. Kita cuba melakukan yang sebaik mungkin lah. Tapi bagi saya itu adalah satu inisiatif yang amat baik dalam waktu-waktu yang orang cakap ni kritikal lah kan untuk sukan ni kan. So kita juga
RSBC juga berterima kasih kepada pihak kerajaan kerana dengar kita punya luahan kerana terjejasnya dengan COVID ni. Jadi kita juga boleh dengan inisiatif yang dibagi oleh pihak-pihak kerajaan ini, kita sekiranya dapat mencari lagi bakat-bakat yang bagi saya masih ramai luar sana, dan masih ramai juga yang bersemangat untuk mereka merealisasikanlah apa yang mereka nak dalam kerjaya masing-masing. Jadi ini sedikit sebanyak juga memberi semangat juga kepada saya sebagai pemilik kelab untuk bersama-sama lagi banyak bakat-bakat baru di luar sana yang sentiasa menunggu kita untuk pergi ke tempat mereka untuk buat pemilihan. Baik, Encik. Okey, terima kasih, Encik. Saya nak tanya jugalah, bagaimana orang kata kita nak mencari ataupun bakat-bakat daripada di kalangan wanita sendiri. Kita sedar kita punya prestasi pemain kita di mana persorangan wanita dan juga double wanita agak orang kata bukan tak balance. Saya tak nak cakap macam tu sebab siapakah saya nak menilai macam tu, tapi kita boleh tengoklah dari segi kejayaan demi kejayaan. Jadi yang orang kata yang apakah cara-cara orang kata nak tarik minat orang kata, di kalangan wanita ni untuk menceburi dalam bidang badminton ni. Sebab saya rasa orang kata kita nak duduk setanding dengan negara-negara yang orang kata terkenal dalam sukan arena badminton ni, di mana China dan juga Jepun, Korea, di mana mereka ni antara mereka orang kata tak asing lagi dalam sukan badminton di kategori wanita. Jadi pada pandangan Encik lah, bagaimanakah kita nak menarik minat di kalangan wanita dalam arena sukan badminton ni sendiri? Okey, kalau ikutkan memang sebelum tu kita ulas dulu. Memang kita agak ketinggalan jauh daripada negara-negara lain. Di Malaysia, China, Korea, even dengan Thailand, dengan India sendiri pun kita dah mula ketinggalan, dengan Jepun, kan? Betul. Agak ketinggalan agak jauh kerana mungkin bagi saya adalah untuk menarik minat pemain-pemain di kalangan wanita ni agak sukar sebenarnya untuk kita memperkatakan tentang isu ini, kerana kita lihat senario kita di Malaysia, utamanya untuk wanita, kan? Budaya kita apabila kita sebut wanita ni, dia agak orang cakap sedikit ada protection daripada family. Dia berbeza dengan budak-budak lelaki. Jadi di sini saya nampak, kerana kalau kita lihat mereka masih lagi belajar, especially yang perempuan, yang wanita. Dia selepas habis belajar, mungkin umur 17, 18, kat situ baru mereka nak bermula. Jadi agak lewat. Walaupun mereka mungkin pada peringkat umur junior, umur 8 tahun, 9 ke 10, dia dah main. Okay? Dia dah main, mungkin dah wakil, mungkin bila dia dah umur 12 ke dah wakil negeri. Tapi masih ada lagi mereka ini di bawah jagaan keluarga. Mereka ni betul-betul diprotek oleh family sampailah mereka besar. Jadi dekat situ lagi kalau dia sambung belajar. Jadi di sini agak sedikit ada gap di antara pemain wanita kita dengan negara-negara lain. So, jadi orang kata macam ada dorongan, perlu ada dorongan daripada keluarga lah, betul tak Encik Muslim? Yes, itu yang penting sebenarnya, untuk mendapatkan minat
especially pemain wanita ni adalah daripada dorongan-dorongan family itu sendiri. Bukan kita sebagai orang luar boleh memberi galakan, sedikit sebanyak kata-kata semangat, tetapi dorongan daripada keluarga itu sendiri. Kerana mereka ni masih lagi di bawah jagaan. Betul, saya faham. Mungkin orang kata ada yang menilai, orang kata okey kalau bersukan je akademik akan tinggal. Mungkin ada setengah orang berfikiran begitu, saya tak kata semua Jadi orang kata mungkin ada certain people dia akan cakap okey kalau kita bersukan ni for sure akan tinggal kelas, assignment tak buat, kerja sekolah tak buat, kan, mak marah balik rumah kena rotan, kan. Okey. Orang kata pada pandangan saya lah mungkin orang kata dorongan ibu bapa ni memang orang kata kita perlu. Jadi adanya sukan akademik, insya-Allah orang kata dengan adanya pembahagian masa yang baik, kita takkan terjejas pun dari segi akademik saya rasa. Betul. Sebab orang kata kita akademik ni kita kena balance lah. So memang betul kita kena fokus akademik lebih. Dan akhirat tu sudah tentulah kan. Terklise pula Cik Roslin, minta maaf. Duduk kat Uniza Betul. Jadi orang kata memang betul lah, dorongan ibu bapa memang perlu. Kemudian yang penting kita punya pembahagian masa lah kot bagi saya lah. Sebab saya sendiri sebagai pelajar dan juga saya pun bersukan juga. Saya memang betul dulu memang dari diploma sampai degree memang saya mencuba di bidang badminton lah. Sebelum ni zaman sekolah saya di peringkat sekolah saya main bola tampar. Kemudian ayah saya develop saya dalam sukan badminton ni sendiri. Memang betul dulu memang orang kata okey kalau bersukan je kau ni memang tinggal kelas lah. Oh tak boleh lah macam tu sebenarnya. Tapi kita pembagian masa itulah yang penting lah saya rasa. Jadi Cik Roslin, soalan saya, orang kata dari segi prestasi pemain kita dah berbincang tadi sebentar tadi. Jadi apa pendapat Encik, siapakah yang bakal mengganti Datuk Lee Chong Wei? Kita kenal Datuk Lee Chong Wei kita merupakan pemain persarangan lelaki dan juga jago single lelaki yang sangat-sangat familiar dan terkenal di dunia. Jadi siapakah di masa kini, siapakah yang akan mengganti tempat Datuk Lee Chong Wei ini dan terus mengharumkan nama negara kita dari masa ke semasa? Okey. Kalau betul-betul memang soalan ni memang selalu diajukan. Selalu diajukan siapakah menjadi tanda soal, menjadi orang kata pertanyaan kepada rakyat-rakyat Malaysia sendiri sebab memang sukan badminton ni memang orang kata sangat familiar kan. Okey. Kalau kita nak bercerita tentang siapakah pengganti Datuk Lee Chong Wei, sebenarnya kita bukanlah maksudnya kita nak pemain yang akan gantikan exactly sama macam Datuk Lee Chong Wei dengan pencapaian dia apa semua. Kerana kalau kita lihat pemain kita yang dalam skuad negara sekarang ni yang senior agak sukar untuk menyamai pencapaian apa yang dilakukan oleh Datuk Lee Chong Wei. Sebagai contoh, kita letak sekarang ni pemain persarangan Asia negara yang pertama, yang first adalah Lee Zijia. Okay? Kita letak beliau di pertama. Kalau dilihat, bagi saya dia sendiri mendapat kejayaan melalui usaha dia sendiri. Maksudnya walaupun dia tak setanding pencapaian seperti Datuk Lee Chong Wei, tetapi bagi saya setiap kejohanan yang dia sertai, kalau dia champion itu sudah bagus. Terutamanya katalah dia pergi World Champ sebagai contoh, dia champion. Bagi saya itu dah cukup bagus. Kerana kalau kita lihat Datuk Lee Chong Wei pun tak pernah World Champ, tak pernah dapat, kan? Dan lagi satu, kalau dia pergi Olimpik, dia dapat gold medal, kan? Dia dapat gold medal. Itu satu pencapaian yang cukup baik bagi dia. Betul. Jadi kemungkinan apa yang dimasukkan oleh siapakah ganti Chong Wei, mungkin kalau kita letakkan benda tu
atas bahu Lee Zijia memang dia rasa beban. So bagi saya, biar dia apa yang dia nak buat, biar dia buat. Maksudnya, dia main, of course sudah semestinya. Dia pun kalau pergi tournament, dah tentu dia nak champion. Takkan dia nak pergi kalah. Kan? So, Betul Encik, itu atas rezeki dia ya. apa pencapaian dia yang dia nak dapat, leave it to him. Kerana kalau kita tengok, katalah dia main sampailah dia umur 30, dia retire. Tapi pencapaian dia tu tak sebanyak Datuk Lee Chong Wei, tetapi dia ada Olimpik, gold medal, dia ada world champ, dia all England champion. Itu bagi saya satu kejayaan yang baik, yang orang cakap luar biasa jugalah kan. So sama, cuma sekarang ni mungkin pasal kita cuma dulu ada Datuk Lee Chong Wei je kan, tak ada pemain lain yang seiring dengan dia. Jadi mungkin kita mengharapkan kalau kita nak mungkinlah hampir macam Datuk Lee Chong Wei, kita kena tengok yang mungkin budak umur sekarang ni yang mungkin umur 15 tahun ke 13 tahun ke, Betul. yang bawah lah maksudnya dekat situ kita build. Cuma sekarang ni kalau Lee Zijia bagi tumpuan kepada dia, biar dia ambil orang cakap title ataupun champion tu seberapa banyak yang boleh. Itu maksud saya. Okey. Baik, terima kasih Encik Roslin. Wah, memang betul. Kita orang kata nak cari pemain yang seiring dengan Datuk Lee Chong Wei memang sangatlah payah. Orang kata kita memang perlukan banyak pengorbanan dan banyak latihan, banyak game untuk mencapai di peringkat orang kata title macam Datuk Lee Chong Wei itulah. Jadi sebagai jurulatih di RHBC dan juga orang kata mungkin coaching-coaching daripada luar, coach-coach luar persatuan, kemudian kelab badminton di luar juga. Apakah orang kata adakah latihan para atlet ni tetap diteruskan pada waktu pandemik ini? So orang kata tidaklah ketinggalan, maksudnya tidak duduk santai saja, perut makan je membulat orang kata Encik Roslin Itulah saya pun kat sini pun membulat Encik Roslin. Sama. Jadi apakah orang kata latihan masih diteruskan, dan jika diteruskan apakah latihan-latihan yang masih diteruskan di waktu pandemik ini sendiri? Okey, sebagai seorang pemain, mereka harus faham apa position mereka. Mereka sebagai seorang pemain sudah tentu dalam waktu-waktu yang boleh dikatakan mereka ni sentiasa standby. Kena sentiasa standby kerana kita tak tahu bila kejohanan tu akan bermula, kan? Maksudnya katalah sebagai contoh sekarang ni bulan 11. Okey. Bulan 1 katalah tournament tu ada. So at least sekurang-kurangnya mereka ni dah menjalani latihan. Okey. Menjalani latihan. So tak adalah mereka ni last minute. Maksudnya dalam bulan 12 tu baru nak buat preparation. Jadi agak terlambat dekat situ. So apa yang mereka lalui sekarang ni, latihannya seperti biasa, okay, untuk mendapatkan fitness, untuk betulkan teknik-teknik dan juga skill. Itu kita pihak RSBC kita masih kekalkan corak latihan yang seperti yang kita lalui sebelum pandemik. So at least kalau tournament tu diadakan secara bukanlah nak cakap tiba-tiba, memang ada waktu, tetapi untuk persediaan ke tournament tu kalau bagi saya dalam masa kurang daripada sebulan, itu masa yang begitu pendek saja, kan? So dia dah melalui latihan, memang ada pemain yang agak terjejas kerana tidak ada tournament. Tapi ialah kita ni sebagai jurulatih harus memberi kata-kata semangatlah, memberi motivasi kepada pemain supaya jangan terlalu terus libat, kan? But of course
dengan keadaan sekarang, kita sendiri pun boleh merasai benda tu. Tapi kalau kita sebagai leader tunjuk kelemahan pada anak-anak buah kita, itu satu contoh yang orang cakap kurang sihat lah kan. Tak sesuai lah. So kita as a leader, kita kena kuat. Barulah kita punya pengikut ni, anak-anak ataupun yang di bawah kita ni akan bersama-sama naik. Okey, baik. Terima kasih sekali lagi pada Encik Roslin. Memang betul lah apa ni, kita orang kata dari isu pandemik ni memang banyak, sangat-sangat banyak benda yang terjejas daripada segi latihan, kemudian prestasi pemain. Kita payah nak menilai daripada segi mental, fizikal, sebab kita tak berada dengan dia orang. Selalunya kita berada secara fizikal. So kita tahu prestasi pemain ni macam ni, pemain ni macam ni kan. So orang kata apakah platform sebagai coaching platform orang kata untuk terus menghubungi para atlet ni. Orang kata tidaklah lost contact, kita sentiasa remind dia orang. So latihan macam ni, okey latihan macam ni. So orang kata platform apa yang digunakan oleh Encik Roslin, ataupun mungkin Encik Roslin dengar daripada sebelum-sebelum ni coaching lain ke, okey platform ini digunakan untuk kekal berhubung dengan para atlet pada waktu pandemik ini sendirilah. Okey. Okey, selalunya kita gunakan Zoom, aplikasi Zoom, platform Zoom untuk kita pantau lah, kan? Kita pantau pemain-pemain yang yang berada di luar kawasan untuk, yalah, walaupun bukan secara fizikal pertemuan, tetapi melalui video platform Zoom tu kita sedikit sebanyak dapat memantau. Dan then saya juga sentiasa keep in touch dengan setiap pemain. Kita tanya khabar macam mana keadaan apa. Walaupun sekarang ni memang dibenarkan untuk jalani latihan, tetapi pemain-pemain yang berada di luar kawasan, kerana yalah kita masih lagi dalam situasi PKPB, daerah pun tak boleh semua kan. Walaupun yalah boleh dapat kebenaran daripada pihak berkuasa, tetapi latihan ni kita melakukannya setiap hari. Jadi agak sukar lah sebenarnya. Bagi saya benda tu tidaklah menjejaskan terlalu banyak prestasi pemain, kerana kita juga masih lagi memantau mereka walaupun dengan menggunakan platform yang agak baru bagi kita. Tapi pemain-pemain yang boleh yang berada di kawasan yang latihan, tempat ataupun dewan yang kita guna. Betul Encik. Apa ni orang kata norma baru ni memang perlu diterapkan lah. So daripada kita tak menggunakan platform Zoom ke, Webex ke, ataupun belajar secara online, tapi sekarang ni kita belajar semua secara online. Kemudian meeting pun secara online, apa semua. Mask perlu dipakai. Jadi satu orang kata benda barulah kepada diri kita sendiri dan juga pada orang kata orang di luar sana. Orang kata bagaimanakah kita nak jaga kesihatan, bukanlah orang kata nak jaga kesihatan. Maksudnya kita nak kekal maintain. Apakah pendapat Encik lah, pandangan Encik sendiri tentang kes yang meningkat naik sehingga kita sekarang ni berada dalam tempoh PKPB sehingga awal bulan 12 nanti. Jadi adakah orang kata rakyat Malaysia sendiri tidak memandang orang kata memandang rendah terhadap pandemik COVID ini sendiri sehingga berulang kali kes meningkat sehinggalah kita ke orang kata stage ini di mana kita dalam tempoh PKPB ini. So orang kata pendapat Encik sendiri, apakah inisiatif ataupun wajarlah kepada warga-warga Malaysia ini, orang kata apakah yang perlu dibantu ataupun perlu di-follow untuk mengurangkan kes-kes kemudiannya kita orang kata fight terus COVID-19 ni. Macam mana tu Encik? Bagi saya ialah memang kerajaan mengeluarkan SOP yang harus kita ikutlah. Betul. Kerana seperti yang kita tahu KKM mengeluarkan SOP yang kerana mereka lebih mengetahui
lebih mengetahui isu ini bagaimana untuk kita sebagai rakyat mengatasi untuk mengurangkan kes ni, kerana seperti yang kita tengok sekarang pun macam jelah secara individu, secara personal saya pun agak risau juga bila melihat kes dengan 4 angka dah beberapa hari tu masih lagi dengan 4 angka sekarang. Jadi walaupun kita sebenarnya dah hampir untuk mengurangkan, kita pernah berada di 1 angka sebelum ni. Betul. Tetapi secara mendadak kes tu dah mula naik. Ada sedikit sebanyak mungkin kesilapan daripada kita juga, maksudnya rakyat juga yang yalah, bukan semua rakyat boleh mengikut SOP kan. Ada kadang-kadang kita dengar kita tak boleh menghukum semua lah orang kata. Yang main langgar je kan. So, tak boleh pukul sama rata Cik Roslin tak boleh pukul sama rata kita jangan pukul sama rata, sebab yang ikut tu ada yang ikut kan, yang ikut SOP tu semua seperti saya lah. Allah. Kita macam yalah, kita harus memikirkan orang lain juga. Betul. Kan? Kerana seperti yang kita tahu, benda ni terkesan banyak pihak kalau kes ni semakin tinggi. Jadi dekat sini kita harus memikir itu yang bila kita dapat lihat hashtag kita jaga kita kan. Maksudnya bila kita menjaga diri kita, kita akan jaga orang lain. Ya, betul. Bukan diri kita sahaja kan, tetapi untuk orang lain. Kita harus fikir bagaimana susah payahnya frontliner kan, yang bertungkus lumus pagi, petang, siang, malam, tak boleh katakan rehat pun tak cukup. So kita jangan fikir diri kita sahaja kan, kita kena fikir juga bagaimana susah payahnya. Kita memang fikir kita rasa susah kerana sumber pendapatan tak ada yang terkesan dengan kena buang kerja lah, lepas tu cuti tanpa gaji, so macam-macam. So benda-benda ni yalah bukanlah nak pukul rata, tapi mana yang degil ni cuba fikir balik lah kan. Jangan menyusahkan lagi lah. Itulah Encik, orang kata di mana sepanjang tempoh PKPB ni kita tengok barulah rakyat Malaysia nak mendengar ataupun nak follow SOP-SOP yang ada. Sebab memang betul kita terjejas sebab tak follow SOP je sebenarnya. Kita boleh sebenarnya melawan COVID-19 ni. Encik, apakah orang kata inisiatif daripada orang luar, maksudnya bukanlah daripada persatuan-persatuan badminton sendiri, maksudnya penerimaan orang luar terhadap sukan badminton ini di sepanjang mood COVID ni lah orang kata. So tak naklah orang coach saja yang ambil berat tentang sukan badminton. Orang luar, macam mana tanggapan orang luar terhadap sukan badminton ni sepanjang pandemik COVID ni? Sebab dekat sukan-sukan ni bukan setakat sukan badminton je. Sukan-sukan lain juga terhenti sebab mood COVID ni dengan penangguhan dari setahun, kemudian daripada sebulan, kemudian pergi ke 3 bulan, PKPB pula, kemudian setahun. Jadi orang kata inisiatif orang luar untuk membantu pihak-pihak yang pihak-pihak yang ada dekat Malaysia ni untuk terus meningkatkan prestasi player dari masa ke semasa. Okey, kalau dari pihak luar mungkin mereka juga mengalami kesukaran. Okey, betul. Untuk membantu kerana yalah, sebagai contoh sponsor. Sponsor sendiri Encik. Macam produk-produk, barang, sukan kan. Mereka willing to help sebenarnya. Tetapi dalam keadaan yang sekarang ni tidaklah bantuan tu tidaklah sehebat ataupun sebanyak sebelum pandemik kan. Kerana mereka juga
orang yang bisnes. Okey. Jadi bisnes mereka pun memang terjejas teruk. Cuma mungkin kalau ikutkan sales dia orang pun dalam Malaysia sendiri pun agak terjejas. Jadi mereka agak sebenarnya agak keberatan untuk membantu kerana yalah bukanlah maksudnya yalah dari segi keuangan kan, mungkin dari segi equipment bagi saya tak ada masalah untuk mereka membantu, tapi mungkin dari segi keuangan financial untuk membantu kelab ataupun mungkin di situ agak sukar, sedangkan akademi ataupun kelab memerlukan juga keuangan tu kan untuk meneruskan program-program ataupun aktiviti kelab dan juga akademi. Atau pendapat Encik sendiri sebagai orang kata bekas pemain kebangsaan, adakah sponsorship ni ataupun penaja-penaja luar ni demand prestasi player barulah dia orang nak taja player ni. So macam contohnya sekian-sekian penaja, okay, you all kena di peringkat sekian-sekian, barulah kami akan menaja player ini ke peringkat yang lebih tinggi lagi. Adakah sponsorship meminta sebegitu ataupun sebaliknya? Okey, sebenarnya dia ada term and condition dia dalam kontrak lah kan. Dia ada term and condition ataupun perbincangan kita dengan pihak penaja. Kerana sudah semestinya apabila mereka ingin menaja ataupun sponsor sesebuah kelab ataupun akademi, mereka nak tahu apakah pulangan yang mereka dapat daripada kita. Betul. Sebab kita memang cuma nak barang-barang keperluan dan juga mungkin sedikit kewangan untuk menampung operasi kelab dan juga akademi, tetapi pihak penaja dia pun nak tahu juga daripada kita apa yang kita boleh bagi balik dekat dia. Di sini, so kita kena contribute something pula dekat dia, betul lah. Maksudnya dia akan kita boleh bagi jawapan adalah melalui prestasi ataupun performan pemain. Maksudnya kejayaan-kejayaan pemain. Kerana pemain itu yang membawa jenama mereka. So bila pemain tu masuk TV, naik podium, so orang akan nampak dia pakai brand ni yang menaja pemain ni dan juga kelab tu. Betul. So dekat situ orang akan mencari. Sebagai contoh, simple lah, kita tengok Datuk Lee Chong Wei kan. Dia pakai apa? Dia pakai Yonex kan? Banyak. Raket apa dia pakai? Antaranya yang terbesar Yonex lah. So dia pakai pun memang Yonex yang dia punya. Limited edition yang dia punya, Lee Chong Wei. So orang cari. Maksudnya peminat-peminat dia kan. So akan cari benda tu. So di situlah kita sebagai kelab ataupun akademi akan bagi balik dekat penaja. So betul. Dalam waktu yang sama, kita sebagai kelab ni, jurulatih ni kena betul-betul prepare lah pemain-pemain ni untuk berada di prestasi yang terbaik lah, sentiasa berada di prestasi terbaik lah. Sebab sponsor ni dia akan tengok tu je. Yang kita boleh bagi jawapan pun garanti lah, mungkin garanti untuk penaja pun itu saja. Kita tak boleh bagi benda lain lah. Betul. Kan? Sama jugalah macam kita belajar lah. So kita belajar mestilah bukanlah untuk pass exam saja. So mestilah untuk berjaya dunia akhirat, dapat kerjaya yang baik, kemudian orang kata sara hidup yang lebih baik akan datang. Jadi cik, nampaknya macam masa ni memang sangat mencemburui kita lah. So saya memang betul, saya memang rasa terkilat lah sebab saya tak dapat orang kata tak dapat bersemuka secara fizikal. Jadi cik, soalan saya yang bukanlah yang terakhir sangat, tapi apakah harapan dan juga nasihat encik pada generasi-generasi muda yang menceburkan diri dalam bidang sukan badminton ni? Okey, untuk pemain-pemain muda ataupun pemain-pemain yang baru minat dengan badminton, teruskan.
teruskan usaha ataupun cita-cita. Jangan cepat putus asa. Kerana benda ni dia boleh membantu sedikit sebanyak dalam kehidupan kita. Kerana kita aktif kan, nak bersukan apa semua. So untuk pemain-pemain ni kalau ingin pergi lebih jauh, cuba dapatkan jurulatih lah untuk memantapkan lagi skill ke teknik-teknik dalam badminton. Kerana sekarang ni pun memang ramai. Betul. Memang ramai bekas-bekas pemain bukan ex national saja, ex state player pun dah ada buat buka kelas untuk pembelajaran badminton. Jadi saya tengok pun banyaklah dah dalam satu Malaysia ni pun di setiap negeri pun dah ada dah. So Betul. kepada especially kepada parent-parent lah. Kalau tengok anak-anak ni dah mula tunjuk minat badminton, bawa ke tempat yang betul lah. Untuk yalah menaikkan lagi semangat dia orang kan. Kerana budak ni dia kalau dia tengok parent yang support lagi dia orang semangat. Boleh saya tahu Cik Roslin, di RHBC sendiri, bagaimanakah development player yang dilakukan di RHBC sendiri? Contoh, dia ni memang totally zero tapi nak bermain badminton. Apakah stage-stage yang dilalui sehinggalah dia layak untuk mewakili kelab itu ataupun mewakili sekolah sendiri, bukan sekolah, mungkin negeri ke peringkat yang lebih tinggi lagi. Maksud saya, apakah persediaan yang disediakan oleh RHBC sendiri kepada player-player yang baru, beginner lagi? Macam tu. Okey, kalau saya lihat ramai rata-rata parent yang menghantar anak untuk menjalani latihan di bawah RHBC ni, yalah semua macam kadang-kadang baru je start main kan. So dekat sini saya lihat cara mereka budak-budak ni ialah ada yang datang umur 6 tahun, ada 7 tahun, ada kan. 8 tahun. So saya tengok pukulan mereka dulu. Tengok pukulan dia orang ni dulu macam mana. Kan sebab ada setengah budak ni dia dah ada bakat dia. Maksudnya kita tengok cara teknik pukulan dia tu walaupun dia umur 7 tahun ataupun 6 tahun tapi teknik dia tu dah betul. Maksudnya dah boleh kita tak perlu sebenarnya ambil masa yang panjang untuk train budak ni, tetapi yang sedikit mengambil masa lah sebenarnya adalah zero tu, maksudnya dia pukul bola, dia pukul pun tak kena apa semua, itu akan mengambil masa. Jadi saya akan menilai dari sudut itu untuk kita asingkan mana yang pemain-pemain yang tak dapat pukul, tak pandai lagi pukul apa semua, satu grup, satu kumpulan. Yang dah pandai ni sebab sebenarnya kita tak boleh campur pemain budak-budak yang dah boleh pukul dengan yang belum boleh. Kerana dekat situ nanti budak-budak yang masih lagi tak pandai ni untuk bola ni, bila dia tengok yang kawan dia ni padahal sebaya kan, boleh pukul apa semua, dia akan, orang cakap dia down. Dia akan rasa alamak, dia rasa macam dia tak pandai lah kan. So sebab tu lah orang kata diasingkan lah. Macam mana tu Encik Roslin? Kemungkinan semangat dia tu akan turun. So itu kita tak nak. So biar dia sama level dia lah. Kalau tak boleh pukul tu, sama-sama tak boleh pukul. Baru ya dia rasa tak terasing benda tu. Orang kata, maksudnya dia tak nak lah rasa down, maksudnya tak semangat nak berlatih dari masa ke semasa kan. Sebab tengok kawan dia yang ni boleh, yang ni boleh buat skill macam ni. Dia tak boleh pula macam tu kan.
Jadi kalau Ya, macam betul. sponsorship ni di peringkat awal, adakah mereka akan support ataupun sponsor mereka yang beginner ini, ataupun mungkin mereka yang perlu cari sponsor ataupun sponsor yang cari mereka, ataupun mereka perlu berada di peringkat sekian barulah sponsor akan orang kata approach mereka macam tu. So maksudnya macam beginner ni adakah perlu main macam biasa je, tak payah sponsor lah, beli sendirilah. Duit sendiri ada, pakailah dulu, ataupun berada ada pencapaian sikit, ada stage di sini sikit, barulah sponsorship akan support dia orang. Macam tu. Dia sebenarnya terpulang kepada pihak pengurusan, pihak pengurusan kelab, akademi berbincang dengan sponsor. Ada setengah sponsor ni dia hanya sponsor atas individu sahaja. Dan ada sponsor yang okeylah kita sponsor satu tim, maksudnya satu akademi. So kalau satu akademi, bukanlah maksudnya kita ambil kesemua pemain-pemain dalam akademi itu. Contohnya katalah takkanlah budak-budak kecil yang baru masuk join tu yang sponsor tu pun nak sponsor. Betul. Kalau So selected lah. Kerana budak-budak ni yang kecil-kecil ni yang baru start main ni berapa puluh orang ramai kan. So selalunya pihak penaja ni dia akan tengok, dia akan tanya, okey kita dalam akademi ni ataupun kelab ni ada berapa pemain elite, contoh dia kan. Katalah kita cakap ada 5 orang, itu kita deal lah dengan dia, persetujuan tu dia nak sponsor ke atau tak nak, macam mana. Ataupun dalam 5 orang tu mungkin dia nak sponsor individu, mungkin 5 orang. Betul. So kalau persetujuan antara kelab dengan sponsor, dia cakap okey kita boleh sponsor dengan untuk kelab dan juga yang 5 orang ni. Maksudnya pihak pengurusan kelab kena memainkan peranan yang baiklah dengan penaja ni. So ada agreement lah sebelum sponsor. Ada. So agreement, okey player ni barulah orang kata boleh sponsor player tersebut lah. Ya. Jadi Cik, kita punya masa ni memang sangat mencemburui kita nampaknya. Saya harap insya-Allah Encik saya rasa kalau ada masa yang terluang, saya inginlah berjumpa Encik secara fizikal. Mungkinlah boleh ke RSBC sekali ke, kan, turun satu hari. Sama-sama kita doakan semoga COVID ni turunlah, kes ni turun. InsyaAllah. Memang sangat-sangat orang hari-hari kita mendoakan agar kes ni meningkat, meningkat pula. Menjatuhkan. Sebab kita sekarang ni mencecam 4 angka dah ni kan. Daripada 1 angka dulu kita mencecam 4 angka, naik secara mendadak. Allahu Akbar. Okey Encik, terima kasih banyak kerana bersama kami hari ini selama 60 minit dalam Bual Bicara Legenda bersama Legenda. Jadi Encik, insyaAllah kita akan keep in touch. Kalau boleh Encik kalau boleh. InsyaAllah. InsyaAllah. Jangan lost contact lepas ni. InsyaAllah. Kalau ada masa terluang lagi kita akan berbual bicara. Okey, terima kasih banyak daripada pihak kami dan juga terima kasih juga kepada Encik Muhammad Roslin bin Hashim kerana meluangkan masa bersama kami selama 60 minit dan menceritakan apakah pandemik ini menjejaskan prestasi sekian player, kemudian apakah yang dialami dan pengalaman beliau sepanjang mengalami mood COVID ini sendiri dan menceritakan sedikit latar belakang beliau. So alhamdulillah kita dah kenal siapa itu Roslin Hashim. InsyaAllah pada masa akan datang kita akan bertemu lagi dalam Bual Bicara bersama kita punya legenda-legenda negara. InsyaAllah kita akan jemput banyak lagi insyaAllah, dan antaranya kita akan jemput player-player lain juga. Kemudian kita akan jemput mungkin juga coaching insyaAllah. InsyaAllah. Okey Encik. InsyaAllah. Terima kasih Encik. Sama-sama. Okay, terima Encik. kasih juga kepada Pusat Sukan Unisda kerana sudi menjemput saya. Alhamdulillah. Okey Encik, terima kasih banyak Encik daripada saya. Okey, insyaAllah kita bertemu lagi di masa akan datang insyaAllah. Okey, sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.